Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan komen. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sahabat sekalian, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Sebab saya tengok Facebook ni dia macam pening pula hari ni. Dia punya komen dia tak keluar, keluar sikit lepas tu hilang pula. Jadi mana nama-nama yang tidak disebut, saya minta maaf. Saya pun memantau guna dua gadget ni, kiri kanan ada. Bazir Aziz, terima kasih. Kak Rohayu Abdul Wahid daripada Ceras, Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Sabariah Abu Samad, Kak Azian Kamarudin daripada USJ, Umi Kalsum, Tohun, Hanafi Alang, Abang Zainal Osman daripada Singapura, Kak Mumtaz Singapura, Rizal Hamdan daripada Selama Perak. Itu aja komen yang dapat dikesan. Salimah Kasin, Marisa Bella, Neni Ros, Wan Zin, Wan Omar. Itu aja. Lain semua tak keluar. Komen pun tak berjalan, apa pun tak keluar. Tapi yang penting suara saya dengar kot, no? Kalau dengar suara saya, okey. Jangan suara saya pula tak keluar, sudah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tadi ada daripada TTDI Jaya, saya tengok siapa dia, entah tadi dah terlepas nama. Haikal Naim, Muhammad Syarif,
cerah perdana. Terima kasih banyak. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni simple saja. Hadisnya simple sahaja, iaitu hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari 5767. Hadis Imam Bukhari 5767. Terima kasih Kak Syam. Clear, alhamdulillah. Hazlina Abdullah, Kak Syam, terima kasih. Terima kasih. Yang saya tak sebut nama tu saya minta maaf tu. Pening hari ni sikit. Jam. Alright, hadis 5767 Imam Bukhari, statusnya adalah hadis sahih. Hadisnya hadis sahih. Baik. Kak Maria Chan, maaf Ustaz, malam ni ada kuliah. Okey, no problem. Umur Abu Hurairah clear. Abang Hairi Tasha daripada Medan, Indonesia, terima kasih. Kulim jelas. Kak Fatimah Abdul Rahman, terima kasih. Maknanya clear lah. Cuma dia meragam sikit tang komen tu je. Dengan apa tu, view dia tu tak nampak kan. Kak Nuraini Bidin daripada Port Kelang, terima kasih banyak. Baik, apa pun kita baca sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Bukhari 5767, hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Al-Laits, qala haddatsani Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, atau kama qala an-nabi fil hadis, atau kama qala an-nabi fil hadis. Maksudnya ialah atau sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis. Itu dia punya adab tertibnya. Adab tertibnya macam tu, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis tadi disebutkan bahawasanya daripada Abdullah bin Yusuf menceritakan pada kami daripada Al-Laits, daripada Yazid, dari Abul Khair, dari Abdullah bin Amru, bahawa seorang lelaki datang dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki, dia tanya satu soalan pada Nabi. Dia kata, tak okey. Dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang terbaik? Ataupun bahasanya, apa yang terbaik dalam Islam ni? Apa benda yang kalau aku buat tu kira best lah, yang terbaik untuk agama? Lalu Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan dan menyebarkan salam terhadap orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tidak kenali. Boleh.
Nabi kata kamu bagi makan, dan yang kedua kamu bagi salam pada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenali. Okey. Baik, terima kasih Neni Ros, Kak Fatimah Abdul Rahman tadi, Kak Nirma Nasir Singapura, terima kasih banyak. Kak Zah, Kamal, terima kasih Abang Kamal daripada Kepong, sahabat lama, rakan sepermainan bola sepak. Kan, terima kasih Mal. Cik Su, Megat, lewat sikit, tak apa, saya pun start lewat tadi 8.50 kan, lewat 5 minit lah. Cik Su, Ustaz Kak Azhar terolak hadir malam ni. Ada. Profil gambar dah bertukar. Okey. Baik. Jadi sahabat sekalian, dalam hadis ni ada dua benda yang disarankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai seorang Islam berusaha melaksanakannya atau jadikan ia sebagai apa dia panggil, apa yang nak sebut, Allah hilang idea pula dah. Jadikan dia sebagai rutin, amalan. Jadikan dia amalan, kalau boleh harian lah tak. Pertama, tut'imut ta'am, bagi orang makan, atau belanja orang makan, atau hadiahkan makanan pada orang, atau yang sewaktu dengannya. Yang sama waktu dengannya. Maknanya kita ni biar jadi orang yang pemurah sikit, tak? Suka belanja orang makan, suka jamu orang makan, ajak orang makan. Sebab saya tengok ni Wan Mazin, Wan Omar tengah dinner ni, kan, tak ajak melawak. Kebetulan baca hadis kan. Terima kasih Nur Bidadari, Kuala Nerus, hujan, Allah, Terengganu hujan tu. Standby banjir tak? Mudah-mudahan tak banjir lah, insyaAllah. Kak Zah, terima kasih. Ahmad Soleh. Okey. So, sifat mulia yang pertama, Noeli, terima kasih banyak, iaitu belanja orang makan, jamu orang makan, ajak orang makan, dan yang sama erti dengannya. Tak kira lah, hari ni zaman dah canggih tak, sama ada kita pergi kedai makan lah, kita pergi kedai makan, kita belanja siapa-siapa yang kita kenal, atau hari ni aku nak belanja table ni lah, kan. Kalau macam arwah abam dulu, satu kedai dia bayar, kan, sebab ialah duit dia banyak tak. Kita nak bayar tu kedai kan, demam pula 7 hari 7 malam. Kan, jadi kita bayar satu meja dulu. Tengok laki bini ke pakcik tua ke mana kan, nampak macam sedih aja ataupun kesian, tengok kita belanja. Boleh juga belanja dendiam pun tak apa kan, Allah tahu. Ataupun kita belanja adik-beradik, itu pun paling afdal juga. Kita belanja saudara mara, adik-beradik, laki bini, anak pinak, cucu cicit, kan. Hari ni ada Food Panda, Grab Food apa, kita order, hantar ke alamat kat ipar kita, surprise. Contoh yang hari-hari bankrupt kan, sesekali ke hujung-hujung bulan macam ni dah, awal-awal bulan belanja boleh. Sebab sifat suka belanja orang makan ini perangai nabi-nabi. Ini perangai nabi, terutama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan manusia yang tidak pernah makan sorang-sorang, kecuali mesti ada tetamu yang makan dengan dia sekali. Allahu Akbar, kan. Itu Nabi Ibrahim, maknanya dia rajin jamu orang makan. Jadi jamu-jamu orang makan ni, ini perangai
Nabi. Kan, ini perangai Nabi. Nabi Ibrahim, Rasulullah juga, dan nabi-nabi yang lain. Baik, jadi orang yang mampu, Kak Zah saya tak baca yang Kak Zah masuk pagi tadi tu kan. Kak Zah di PM saya, dia tanya soalan. Tempoyak, jangan main-main. Kak Zah dah minta alamat ni. Tempoyak Sungkai, pure punya. Tak apa Kak Zah, nanti kita bagi alamat, jangan risau. Jadi itu contoh belanja tak? Contoh belanja. Tak kira tempoyak ke patin ke, bismillah. Kan? Jadi Rasulullah ajar kita antara benda baik dalam agama ialah jamu orang makan. Kan? Tak kira adik-beradik ke, saudara mara ke, anak bini ke, bismillah, on, jalan. Sebab kita ni kadang-kadang dengan orang lain bukan main pemurah, kan? Dengan kawan belanja satu table, kan, kari kepala ikan, siakap 3 rasa, jenahak 15 rasa, semualah macam-macam. Mari belanja keluar anak bini makan, sedih nak sebut lauk, kan, berkira sangat. Bukan semua no. Ada segelintir lah, sikit-sikit perangai suami yang sayang nak belanja anak bini tapi berbahagia belanja orang lain. Ini pun tak apa bagus juga, kan. Dia belanja orang lain tu bagus dah, tapi berkira dengan anak bini tu tak apa bagus. Macam tu. Jadi sebab itu kita ubah-ubah sikit, kan, ubah sikit perangai tu, kita perkemaskinikan balik. Dan orang yang rajin jamu orang makan, ini Allahu Akbar, sifat mulia, dan percayalah Allah akan murahkan rezeki kita. Allah akan murahkan rezeki kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ada jumpa anak-anak murid lah, kita kata anak murid kita lah, kan, yang pernah duduk depan kita mengaji dengan kita, kan, yang dengar kuliah kita ramai. Ada yang jenis yang pemurah juga, kan, pemurah juga, insya-Allah. Baik, sekejap saya tengok komen jap. Terima kasih Cik Su, Kuantan nak hujan. Kuantan, Terengganu satu lain tu. Kak Jamalia Rahmat, terima kasih banyak. Jadikan rutin harian kita belanja orang makan, hantar makanan ke orang, ajak orang makan, masak lebih sikit, hantar ke orang. Kak Zah punya tulisan. Yat Abdullah, Muar very clear Ustaz. Alhamdulillah, apa khabar orang Muar kita? Orang Johor, JDT, kan? Hanafi Alang, sungguh tu Ustaz. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Kalau akak duduk dekat rumah Zah, mesti selalu hantar makanan. Itu Kak Iyad mengusik aja tu. Muhammad Zuhair Abdullah baru masuk, mesti baru balik surau tu. Pak Din, terima kasih Pak Din. Terima kasih banyak. Okey, saya nak cerita macam ni. Ada satu anak murid. Ada satu anak murid, kan. Yalah, dia kebetulan dia memang kaya sangat, tidaklah, tapi dia suka belanja. Dia kaya sangat luar biasa tak, kaya lah, sikit-sikit lah, kan. Tapi dia rajin belanja kami, ustaz, kawan-kawan dia, kawan-kawan surau dia, kan. Saya pun beberapa kali lah dibelanjai bolehkah ayat tu, dibelanjai oleh beliau, dan beberapa kali juga beliau mengajak, tapi saya tidak ada kesempatan pun ada, maknanya saya terlepas untuk dibelanjai itu. Sedih bunyi, kan. Yang last dia belanja saya sebulan 2 lepas kot. Dia belanja makan nasi Arab kat Gombak, kan. Sebelum tu kita pergi makan, dia ni merata tuan-tuan, anak murid ni dia merata, sebut kedai mana dia tahu, kan. Tu hari dia belanja makan eksotik sikit lah, macam rusa landak, kan, dekat mana, Ulu Bernam, dekat Sungai Tengi tu, Felda Soeharto, Sungai Tengi, kan, belah-belah Tanjung Malim. Siap boleh
Ada sekali tu tahala ke mana siap boleh semain jamak kosar. Untuk kedarah punya pasal kan. Dia belanja semua, naik kereta dia semua, dia belanja, dia bawa kan. Dia nak ustaz rehat, dia kata. Abang saya dia bawa lah Ustaz Alim, Ustaz Saifuddin pergi sekali. Kalau Ustaz Alim ada di KL, jalan sekali kan. Dia suka macam tu. Dia seronok kan. Dia puas dapat belanja ustaz, dapat belanja kawan-kawan, dapat belanja anak bini dia. Kalau anak bini dia bawa sendirilah kan. Dengan kami ni, kami je lah. Jadi nak sebut, ada orang perangai macam tu. Dan memang ada orang berbelanja makan ni dia tak berkira. Ada yang berkira ramai. Yang berkira pun ramai. Yang tak berkira pun ramai juga. Ada kan. Dia tak kisah dia beli makan punya hal, dia tak kisah nak makan, tak usah berkira lah, makan je. Ada orang macam tu juga. Jadi Islam ajar kita nombor satu, bila sahabat Nabi ni tanya apa yang terbaik dalam agama, Nabi kata belanja orang makan. Belanja orang makan. Dan yang kedua, Nabi jawab, sebarkan salam. Ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan? Itu sebutan yang betul lah dalam agama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi timbul persoalan. Hari ni kita ada teks WhatsApp dalam grup. Ada orang tulis Assalamualaikum, spelling dia penuh. Ada orang tulis salam, SALAM, dengan niat memberi salam. Ada orang tulis assalam sahaja, ada as pula depan dia. Jadi yang mana betul Ustaz? Tiga-tiga betul. Tiga-tiga ulama kata boleh belaka. Tapi paling comel kita tulis penuh-penuh Assalamualaikum. Kan? Kalau kita tulis salam saja pun kita faham dia ni bagi salam kat aku ni. Jawablah. Cuma kalau dalam grup, bila ada pagi-pagi, selalu pagi-pagi kan, Assalamualaikum, selamat pagi semua ahli grup, didoakan mudah-mudahan berkat murah rezeki bla bla bla. Dalam grup ada 200 orang. Tiap-tiap pagi ada seorang kerja dia memang post yang itu aja. Dia suka. Pagi dia bagi salam, lepas tu dia post doa-doa kan. Ulama kata kalau dalam ramai-ramai macam tu, memadai seorang menjawab pun sudah cukup. Kalau 200 orang menjawab lagi cantik. Tapi jarang berlaku yang tu. Banyak yang silent reader dia panggil kan. Dia pembaca senyap. Kan. Dia duduk dalam grup, diam je. Komen pun hidup, apa pun hidup. Kadang-kadang kat grup gitu, tak tahu apa cerita dah. Ada yang kaki komen, ada yang suka menjawab, ada yang meriah, rancak, macam-macam perangai ada. Jadi kalau dalam grup, by grup, seorang bagi salam, memadai seorang jawab pun dah melepaskan tanggungjawab yang ahli grup yang lain. Itu ulama bincang lah. Jadi dari segi tulisan pula sama. Salam pun boleh, assalam pun tak apa, Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh, semuanya boleh. Terus dia gaduhkan bab tu. Sebab itu hari ada pernah bergaduh-gaduh tak? Kan? Assalam saja tak boleh lah. Salam ni meniru Yahudi lah. Macam-macam. Jadi biar kita mengaji, biar kita faham. Jadi Nabi kata orang yang terbaik, dia sebarkan salam. Dia yang dahulu menyebarkan salam. Macam mana Rasulullah dengan sahabat, dikatakan dalam sejarah, jarang sahabat Nabi dapat bagi salam ke Nabi. Biasanya sahabat dapat jawab salam saja. Nabi akan bagi salam dulu. Tengok, Nabi dia cakap dan dia buat. Dia bukan cakap tak serupa bikin. Ada orang cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tapi tak bikin, bikin tapi tak cakap. Pening dah. Boleh faham? Nak saya ulang balik. Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tak bikin-bikin, bikin tak cakap-cakap. Aku pun tak faham. Kan? Jadi sebab itu sahabat sekalian, Nabi ni dengan sahabat memang Nabi dulu.
Memang Nabi dulu. Kan? Sahabat baru Nabi dah tak sempat. Kan? Maknanya Nabi nak mengajar kita menyegerakan dan berebut buat benda baik. Kan? Macam tu. Itu yang Rasulullah SAW ajar pada kita. Terima kasih Kak Saliza Agus. Orang rajin jamu makan, Allah murah rezekinya. Amin. Kan macam saya cerita tadi kan, itu satu contoh anak murid yang belanja makan-makan. Ada yang jenis suka belanja buah apa dia, durian, anggur, strawberry, cherry, jenis buah import punya kan, bukan lokal kecuali durian kan. Durian pula bukan Koman, Musang. Musang King kan, sedap-sedapnya, mahal tu. Ada orang suka belanja gitu. Terima kasih Mak Uda. Dari petang tadi hujan turun sampai sekarang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hujan yang nafi'ah, yang memberi rahmat. Terima kasih Siti Mariam. Sampai bergaduh manja kerana nak belanja makan. Ada agak kan berebut nak bayar. Itu baguslah. Jangan berebut diam tak mau bayar. Itu teruk kan. Berebut nak bayar tak apa, aku bayar katanya. Buat-buat seluk padahal tak ada duit pun. Ada kat perangai hodoh gitu. Macam-macam ragam lah. Terima kasih Yat Abdullah. Orang muas sihat je Ustaz, kena kuarantin ni Ustaz, tapi Alhamdulillah keputusan test COVID negatif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Yat Abdullah sekeluarga dipelihara oleh Allah. Jadi minta tolong doa. Anak buah saya ada yang dah kena COVID, anak abang saya kan, tadi ambulan dah pergi ambil dan dia positif. Abang saya mungkin hari ni kena swab test dengan kak ipar saya dengan anak-anak yang lain kan, diorang duduk serumah kan. Jadi kita doalah. Ada juga anak buah saya yang kontak rapat pun ada, jiran dia positif kan. Jadi kita doa-doa lah insya-Allah yang mana tengah positif COVID, mudah-mudahan sembuh insya-Allah. Sebab sekarang ni nampak kesembuhan tu tinggi kan. Hari ni 800 lebih kes kan. Sembuh dalam berapa tadi, 600 lebih kot. Jadi tak apa, kita doa. Mana yang kena kuarantin elok-elok, jangan merayau kan. Jangan kesana kesini pula kena kuarantin, biar kita bertanggungjawab jaga amanah tu kan, insya-Allah. Johnny Mac tengah mengopi dengan geng masjid. Alhamdulillah, hari ni tak buat train dia kan, berehat insya-Allah. Orang rajin belanja makan, rezekinya Allah murahkan insya-Allah. Hanafi Alang, murah rezeki sahabat tu kan Ustaz. Betul bang, rezeki dia sangat murah. Bukan rezeki je murah, muka pun manis. Orang tengok muka dia pun orang suka tau. Saya suka tengok muka dia kan, muka manis, berseri, lelaki. Anak murid kita tu lelaki yang suka belanja makan tu. Yang perempuan pun ada kan. Jadi yang lelaki ni muka berseri, muka kita tengok suka je, muka baik kan, muka orang baik, geng kuliah, walaupun bisnes besar kan. Bisnes besar pun dia macam dia ada kedai minyak lah, macam tu kan. Jadi kalau tuan-tuan yang balik ke Pantai Timur, yang melalui Tol Gombak, ni saya nak sebut. Kalau tuan lalu daripada Greenwood tu ataupun daripada Duke, lepas tu lalu Seri Gombak tepi tu, lepas tu lalu nak masuk ke Tol Gombak kan, menyusul MR2 tu tuan-tuan akan jumpa 3 kedai minyak sebelum Tol Gombak tu, sebelah kiri kan. Ni nak masuk Tol Gombak ni, tuan-tuan akan jumpa Petronas, Shell dulu, lepas tu Petronas, 2 yang besar tu, lepas tu ke depan sikit ada terperosok sikit satu Shell tu yang terawal sebenarnya, Shell yang lama sebelum 2 Shell yang baru tu. Shell tu kecil sikit lah kan, dia hanya kedai minyak saja dengan kios dalam tu sikit, dia tak ada macam McD apa, tak ada lah. Yang 2 besar tu kan ada kan. Jadi anak murid saya ni Shell yang kecil tu. Jadi kalau tuan-tuan nak isi minyak, isilah kat situ kan, kat Shell yang kecil tu. Itu anak murid saya, Haji Pendi nama dia. Dia baik lah, sangat baik, orang yang baik.
Jadi dia rajin belanja. Dia lah orang. Dah kita pecah lubang kan. Jadi nak sebut, betul lah yang disebut tadi oleh Abang Hanafi Alang, murah rezeki kan. Sahabat tu memang bukan murah rezeki je, orang tengok dia pun orang suka kan. Watak dia baik, lembut, beradab, hormat dengan ustaz. Padahal dia berumur daripada saya 46, dia saya ingat 50-an lah. Tapi tiap kali jumpa mesti salam, cium tangan kita kan. Malu itu kan, kita bukan ada apa sangat pun kan, tapi orang hormat tu kan. Dia hormat tu, itu barakah tu. Minta maaf Muhammad Zuhair Muhammad, saya selalu sebut Muhammad Zuhair Abdullah, saya pun tak tahu kenapa. Minta maaf bang tersyasyul. Gambar ustaz tak ada suara. Gambar ustaz tak ada, suara ada. Alamak, macam mana tu acik-acik? Baru balik bertugas sebagai frontliner surau. Terbaik lah Muhammad Zuhair Muhammad. Kan. Bagus Kak Zah, anak nak makan bagi ya. Kita rasa seronok lah, rasa puas. Macam tu. Terima kasih Siti Mariam. Siti Mariam ni rasanya macam daripada Singapura tu. Betul Kak Zah, kita bagi salam ke orang tak kenal kan. Yang kenal bagi juga, yang tak kenal pun kita bagi. Bila orang tak kenal tu jawab tak, macam kita pergi counter bank ke, nak cucuk duit ke, apalah urusan di kedai kan, bagi salam. Dia jawab, kita rasa seronok. Kak Romiah Abdul Rahman, Romiah Abdul Rahman, terima kasih. Tohun, ingat arwah mak abah saya Ustaz, mereka meniaga gerai makan. Sambal belacan makan kat gerai atau bungkus tak kira pun, free je. Setiap hari satu pasu buat sambal belacan. Khas untuk bagi free, bagi customer happy. Betul? Kan, modal kan banyak sambal belacan. Tapi itu kadang-kadang, bila kita bagi free, air suam free, kadang ada kedai air suam berkira kan. Bagi free, itu sebenarnya sedekah. Dan Masya Allah, tabarakallah, pahala sangat besar. Kan, pahala sangat besar tu, insya-Allah. Allahu Akbar. Jangan pening-pening dengan slogan cakap tak serupa bikin tadi tu. Bawa-bawa tenang je, insya-Allah. Mat Hakimi Azizan, terima kasih. Kak Maimanah Ibrahim, Cik Su, Yang Aziz Yub, sedap nama. Kak Fatimah Abdul Rahman, Hanafi Alang, Noili, Siti Mariam Serban, alhamdulillah. Okey. Ingatkan Singapura tadi sebab ada nama macam Singapura kan. Asma Zain, amin. Terima kasih doa-doa untuk anak-anak buah saya yang ada yang positif COVID dah tu. Kak Ayu Saim, terima kasih daripada Arizona. Baru dapat masuk, kena scam di FB saya. Allahu Akbar. Kak Ayu, mudah-mudahan tak ada apalah ya. Scam ni macam-macam lah. Jadi kita doa yang baik-baik, insya-Allah. Senyum itu satu sedekah. Didoakan keluarga Abang Ustaz cepat sembuh, amin. Terima kasih UTS. Acik-acik, jangan dah belanja ungkit balik, udahlah kan Ustaz, nanti hilang pahala. Dan jangan cerita kalau kita belanja kawan-kawan atau keluarga. Itu yang terbaik kan. Jangan kecoh-kecoh, jangan ungkit. Dia kadang setan tu, dia bukan kadang, setan tu memang kerja dia gitu, cocok, membisik, meracun kita kan. Suruh ungkit, bila bergaduh ungkit, tu masalah. So jangan diungkit lah. Ungkit-ungkit ni tak baik sebenarnya, tidak bagus. Macam tu. Okey, terima kasih Kak Salasia Hassan. Terima kasih. Alright, akhir sekali. Terus habis kan. Akhir sekali ialah sebab poin dia dua je kan. Poin dia apa tadi? Belanja makan, sebarkan salam. Jadi kesimpulan akhir, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang pertama, teruskan mencari ilmu.
Apa situasi, apa keadaan sekalipun, kita cari ilmu insya-Allah. Dan yang kedua, rajin-rajinlah belanja orang makan. Rajin-rajin jamu ke belanja ke, tak kisahlah bayarkan ke, orderkan ke, kan, orderkan food panda ke apa benda, tak kisahlah. Itu nombor 2, ya. Jangan kedekut lah, jangan kedekut, jangan bakhil sangat. Dan yang ketiga, sahabat sekalian, sebar-sebarkan salam, sebab itu doa sebenarnya. Kita mendoakan umat Islam yang lain dan mereka juga mendoakan kita tanpa kita sedari, ya, tanpa kita sedari. Jadi apa pun dalam hidup kita, pastikan apa yang kita buat diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasib baik Kak Zah memahami ayat tu. Jangan dia komen lagi katanya. Nanti Ustaz akan keluar ayat tu. Sebab dah gulung kan. Abang Hanafi Alang lagi lah Ustaz. Alamak bang. Kita kuliah santai kan. Kita akan buat sekitar setengah jam ke 45 minit. Tapi saya hargai lah. Saya sangat hargai semua yang hari-hari dengan saya kan. Hari-hari tak jemu tunggu kuliah saya. Kalau terlambat sikit kan wahara dalam grup. Mana ustaz ni ada kuliah ke tidak kan. Terlewatnya 5 minit je. Jadi buat-buat tenang. Kecuali saya buat pengumuman batal, tu baru tak ada lah. Jadi tak apa. InsyaAllah ada satu pengumuman. Ni habis dah ni, habis dah. Ya, Abang Hanafi. InsyaAllah kita jumpa besok. Baik, ada satu pengumuman. Hari ni Rabu kan. Besok Khamis malam Jumaat. Dengar baik-baik, kan tersilap jadual nanti. Besok Khamis malam Jumaat kita baca Yasin macam biasalah. Kita baca Yasin 7.30 malam selepas maghrib. 7.30 malam selepas maghrib. Dan untuk hari Jumaat, jadual 8.45 malam kita akan bertukar selepas maghrib. Sekitar 7.30 barangkali lah. Saya akan update. Dan sebab itu ditaja atau disponsor oleh Masjid As-Somadiyah Port Klang. Mungkin Kak Noraida Bidin tahulah masjid tu kan, di Port Klang tu, betul-betul depan Petron, ialah sebelah Petron, depan BP. Jadi cuma bukan saya pergi ke masjid tu, dah buat live juga sama. Cuma saya akan guna Facebook masjid. Jadi jangan risau, saya akan share dekat Facebook saya Ustaz Rahim Nasir dan Rahim Nasir. So siapa yang belum follow Ustaz Rahim Nasir, sila follow sekarang dekat Facebook untuk memudahkan follow kuliah-kuliah saya setiap hari. Sebab hari Jumaat tu saya tidak live dengan audio kuliah, tapi dengan page masjid Port Klang tu. Itu hari Jumaat. Dan hari Sabtu ada satu kuliah tambahan, sama juga 7.30 malam selepas maghrib, anjuran Masjid Al-Istiqamah Kayangan Haid, tempat paling tinggi dalam dunia. Kayangan kan, Kayangan Haid. Yang itu hari Sabtu orang minta kuliah maghrib. Jadi kita ada extra satu hari lah. Selalunya Sabtu Ahad saya cuti kan. Tapi sebab ada jemputan tu kita on lah. So jadualnya malam besok baca Yasin 7.30. Hari Jumaat dan Sabtu pun kuliah maghrib kita alihkan ke maghrib 7.30, iaitu di page saya Ustaz Rahim Nasir. Bukan audio kuliah no. Page saya Ustaz Rahim Nasir ataupun Facebook biasa saya Rahim Nasir. Saya akan share kat situ. Jadi dan saya akan masuk juga dalam grup lah, grup Telegram kita. Jadi siapa nak join grup Telegram, nanti Kak Zah tolong masukkan dia punya link. Sebab Kak Zah yang selalu rajin masuk kan. Baik. So terima kasih banyak Kak Fatimah, Kak Syam, Kak Sabariah Abdul Samad, Wan Makzin, Wan Omar,
Cik Su, Johnny Max, UTS, Kak Saliza Agus, Romiah Abdul Rahman, Kak Azian Kamarudin. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa malam besok bacaan Yasin, dan malam besok saya akan update semula lah apa yang saya sebutkan tadi supaya kita tak lupa, insya-Allah. Jadi itu saja, yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. Umi Umrah, Muhammad Zuhair, Kak Azian. Kak Azian tertekan tadi tu, gambar tu kan. Saya dah padam tadi. Tersilap, tidak disengajakan. Nafi Alang, Kak Maimana Ibrahim, Umi Kalsum, Johnny Max, Kak Salasia Hasan, Kak Syam, Acik-acik, tak apa, tertekan, tidak disengajakan. Nah, baik, kita jumpa malam besok. Terima kasih Abang Zainal Osman daripada Singapura juga, Kak Saliza Agus. So, terima kasih. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.